Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tiap-tiap pagi 6.30 pagi memang kita nak letak momentum yang paling maksimal untuk kita menjadikan versi terbaik diri kita. Kita ni macam-macam Ustaz. Daripada latar belakang yang beza-beza. Ada yang memang dilahirkan dalam keluarga yang dah kuat agama dia. Ada yang baru bertatih di usia 50-an. Ada yang baru nak buka Al-Quran di usia 60-an Ustaz. Macam-macam. Jadi apa pun kita nak mula ke hari kita supaya kita semua sama, at par Ustaz. Jadi insyaAllah kita nak kongsikan satu formula yang Allah bagi. Yang Allah bagi yang kita semua boleh dapat sama rata. Iaitu berinfak. Tak perlu amazing sangat pun kita ni latar belakang. Tapi dengan infak kita boleh sama-sama amazing Ustaz. Dan kenapa infak? Ya. Baik, terima kasih Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh sidang penonton, sahabat-sahabat yang dirahmati, yang diberkati dan dilindungi oleh Allah SWT sekalian. Salah satu perkara yang Allah SWT anjurkan dan Allah Ta'ala wajibkan ke atas umat Islam adalah suatu yang bernama sedekah. Ataupun nama lainnya adalah infak. Infak adalah suatu bukti kebenaran dan kejujuran hati kita dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran, apabila Allah SWT menceritakan tentang infak, Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan dan mengingatkan kepada kita bahawa apa saja rezeki yang kamu dapat itu bukan kamu yang ciptakan rezeki itu bukan kerana kepandaian kamu, bukan kerana kecerdikan kamu, bukan kerana kepintaran kamu. Kamu hanya berusaha, kamu hanya berikhtiar, tetapi yang memilih untuk menetapkan dan menentukan apakah hasil dan juga natijah terhadap ikhtiar dan juga usaha kita itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka awal daripada surah Al-Baqarah Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka daripada rezeki yang kami kurniakan kepada mereka, mereka berinfak. Allah tak kata mereka berinfak dengan rezeki yang kami kurniakan kepada mereka. Allah Taala dahulukan wa mimma razaqnahum, dengan rezeki yang kami kurniakan kepada mereka, lalu mereka berinfak dengannya. Jadi dalam ayat ini Allah SWT ingin ingatkan kepada manusia bahawa rezeki yang kamu dapat itu adalah ketetapan daripada Allah, adalah ketentuan daripada Allah, ianya adalah pemberian Allah, ini adalah kurniaan dan juga anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam bersedekah itu, sedekah daripada perkataan sidik. Sidik maksudnya benar. Segala amal baik sebenarnya memang segalanya adalah bukti kebenaran. Kebenaran perhubungan jiwa kita dengan Rabb kita, dengan pencipta kita. Sebab itu setiap amal baik itu dipanggil sebagai sedekah. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perkara yang baik, hatta kita senyum, hatta kita bermanis muka kepada rakan kita, sahabat kita, itu dipanggil sebagai sedekah. Pergaulan antara suami isteri dipanggil sebagai sedekah. Mengalihkan batu ataupun duri daripada tengah jalan dipanggil sedekah. Bermain-main, bersedekah dengan anak adalah bersedekah. Maka kenapa setiap amal baik dalam agama Islam dipanggil sedekah? Sebab sedekah itu sendiri daripada perkataan sidik, itu kebenaran dan kejujuran hati dengan Allah. Seorang yang benar-benar jujur perhubungannya dengan Allah, dia rela dan dia suka untuk buat baik. Dan di situ Allah SWT letakkan ketenangan, letakkan kedamaian hati dalam sesuatu yang kita menunjukkan kejujuran percintaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sidik di situ bukan sekadar perhubungan, tapi perhubungan yang diliputi dengan makna percintaan, kerinduan dan keasyikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita cinta Allah, kita buat baik. Kerana kita cinta Allah, kita cinta Rasulullah. Kerana kita cinta Allah, kita cinta para ulama. Kerana kita cinta Allah, kita cinta Al-Quran. Maka paksi segala cinta adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah fitrahkan jiwa kita untuk percintaannya terjalin berpaksi kepada Allah. Apabila hati itu tidak diletakkan pada cinta yang sebenar, maka hati itu tidak akan menemui ketenangan. Hati itu tidak menemui kesentosaan dan ketenteramannya. Maka Allah Ta'ala yang menciptakan kita dan Allah Ta'ala tahu apakah perkara-perkara yang dapat mengubat stres kita, penawar kepada depression kita, tekanan hidup, kesempitan dan kehimpitan. Allah SWT mengatakan, kamu berinfak. Walaupun kamu dalam keadaan miskin sekalipun, apa yang kamu ada, kamu infak. Kamu bersedekah. Kerana dengan sedekah itu, kamu menjalinkan perhubungan yang baik dengan Allah. Dan di situ Allah SWT kurniakan kepada kamu sesuatu yang tidak
tidak ada seorang makhluk pun boleh ciptakan dalam suasana jiwa kamu, iaitu ketenangan. Kita nampak macam poket kita kosong bila kita infak, bila kita sedekah. Kita nampak macam dompet kita semakin berkurang. Kita nampak macam balance akaun bank kita semakin berkurang. Tetapi hakikatnya Allah SWT tambahkan. Dan penambahan itu tidak semestinya daripada duit pun bertambah. Kalau duit bertambah, alhamdulillah. Tetapi ada sesuatu yang lebih penting lagi, hakikat penambahan. Kalau melalui infak, melalui syukur, bila Allah Taala kata aku tambah kepada kamu, tak semestinya kita jangan expect, kita jangan jangka bahawa penambahan itu daripada harta fizikal semata-mata. Tapi ada sesuatu yang lebih mahal dan lebih bernilai daripada itu, iaitu suatu pemberian yang berada dalam jiwa manusia yang berbentuk ketenangan. Ketenangan ini orang kaya pun cuba nak beli. Tapi malangnya ketenangan tak dapat dibeli dengan duit harta. Walaupun harta dirasa dia boleh beli apa sahaja, tapi ketenangan jiwa dia tidak dapat membelinya. Maka dengan bersedekah, dengan kita menunjukkan kejujuran perhubungan kita dengan Allah, dengan melakukan amal baik, sesuatu yang kita dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam jiwa kita, yang mana suami kita tak dapat bagi kepada kita, isteri kita tak dapat bagi kepada kita, anak-anak kita tak dapat bagi kepada kita, hanya Allah Taala yang berikan, iaitu ketenangan, ketenteraman dan kesentosaan jiwa. Sebenarnya itu yang kita nak, Ustaz. Dan kalau kita lihat data dan statistik tentang kesihatan mental, bukan saja dalam negara tapi seluruh dunia secara global, memang dapat dilihat bahawa depresi kian meningkat, tekanan emosi kian meningkat, masalah-masalah kesihatan sebegitu. Dan Allah dah provide, dah sediakan solusinya. Dan Ustaz, satu lagi, ni tentang kerja kerja licik syaitan. Dia tak cakap kat kita, kamu berbangga-banggalah bila memberi sedekah. Tapi kadang-kadang dia datang dalam berupa bentuk bisikan-bisikan, bagusnya kamu, baiknya kamu, kan. Orang pun puji kita, kan. So kita pun daripada mungkin pada asalnya tu niat dia memang kerana Allah, tapi dia jadi lama kelamaan tu jadi rosak emosi itu kerana bisikan-bisikan seumpama itu, kan. Jadi Ustaz, bagaimana kita nak set minda kita supaya tak tergelincir walaupun sedikit dengan bisikan syaitan, supaya kita punya infak tu tak rosak dan hanya kerana Allah? Baik, melalui infak, di situ ada suatu bentuk pentarbihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pentarbihan daripada sifat bakhil, pentarbihan daripada untuk menjadi penawar kepada cinta dunia. Maka apabila kita dapat menginfakkan sesuatu yang kita rasa kita punya, yang sebenarnya bukan kita punya, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala punya. Dan apabila kita tahu bahawa kehidupan dunia ini hanya suatu tempat lintasan, tempat sementara, ia hanya jambatan untuk menuju ke akhirat. Dan akaun kita yang sebenar bukan akaun yang berada di dunia ini, yang berbentuk Maybank, Hong Leong, Afin Bank dan sebagainya. Akaun kita yang sebenar adalah apa yang berada di hari akhirat yang akan dibentangkan kepada kita. Kita akan baca kredit dan debit akaun kita. Muhasabah kita di dunia ini adalah sejauh mana kita dah kumpul balance dalam akaun bank akhirat kita. Di situ Allah Ta'ala nak pupuk dividen, nak Allah kurniakan kepada kita semula pada hari yang kita lebih memerlukannya, lebih daripada apa yang kita perlukan di dunia ini. Maka setiap daripada kita perlu memahami bahawa kita sedang berinteraksi dengan Allah yang sifatnya asyakur. Asyakur maksudnya the most grateful, yang maha menghargai. Maka apa saja yang kita lakukan, walaupun sedikit, Allah Ta'ala menghargai. Dan boleh jadi amalan, sesuatu amalan itu tidak diterima, tapi boleh jadi amalan yang lain itu diterima. Maka ulama kata kita lakukan saja amal kebaikan yang ada, di samping kita sentiasa niat menyucikan hati kita untuk dapat ikhlas. Bila ada sifat riya, ujub, takabur, itu adalah juga bisikan syaitan. Tapi kita juga kena yakin dengan Allah. Allah ini asyakur. Semoga dengan pemberian kita ini Allah Subhanahu Wa Taala berkati, dan mana-mana pemberian ini Allah Taala kurniakan hakikat ikhlas kepada kita. Yang maha menghargai. Kalau satu amalan sedikit kita diterima, Allah jadikan Allah boleh jadikan ia sebagai suatu asbab untuk dia diterima seluruh amalan kita yang lain. Itu asyakur. Satu lagi Ustaz, kan, mungkin kita jangan sentuh pasal kita sebagai masyarakat, cuba kita jangan terlalu memuji-muji. Bukan suruh kutuk. Tapi jangan kita memuji-muji lebih-lebih pada sesiapa pun. Sebab ini kesian kat kawan kita, family kita, individu yang buat kerja NGO dan sebagainya tu, takut amalan dia rosak, kan, kerana pujian kita yang melebih-lebih. Betul. InsyaAllah Ustaz. Dan kita nak rehat seketika. Tapi sebelum tu, kita nak jentik sikit waktu sikit je Ustaz.
waktu yang paling afdal untuk kita berinfak? Baik, sebuah hadis. Ringkas je Ustaz. Baik, saya ingin kongsikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada setiap subuh Allah Taala menghantar malaikat ke muka bumi ini untuk mengisytihar bahawa keberkatan dan penambahan bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya, dan kerugianlah, kebinasaanlah bagi orang-orang yang menahan hartanya, iaitu orang yang bakhil. Maka setiap kali seseorang yang bersedekah pada waktu subuh, dia mendapat doa daripada malaikat yang suci. InsyaAllah. Itu yang kita nak. Dan sebab itulah antara objektif kita adakan Assalamualaikum subuh. Orang kata tengah-tengah pagi ni kan, 6:30 pagi, sejurus selepas subuh. Adalah untuk kita mulakan hari bersama-sama penonton kita, semua yang berada dengan kita, di tapak yang benar, yang betul. Dan insyaAllah para penonton, kita rehat seketika dan kita akan kongsikan anda kembali kita nanti bagaimana anda boleh infak ataupun di mana anda boleh infak, di mana infak itu akan memberi impak yang besar, insyaAllah. والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا سبحان الله والحمد لله ولا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu yang boleh bantu kita baik di dunia sampai di akhirat, saya takkan jemu-jemu untuk mengajak tuan-tuan sama-sama membuatnya. Salah satunya ialah berwakaf untuk diri kita, untuk mak bapak kita yang masih hidup atau yang telah kembali ke rahmatullah. Jom kita berwakaf untuk pembinaan Madrasah Al-Hufaz wal Ulum. Hubungi 018-325-1843 Ustaz Hafizullah, ataupun tengok pada madrasah FB Madrasah Al-Hufaz wal Ulum, ataupun tuan-tuan boleh layari www.infakpembinaanmahwu.com. Jom kita berwakaf untuk pembinaan Madrasah Al-Hufaz wal Ulum. Baik, para penonton, sekarang saya nak bawa anda semua untuk kita memahami tentang apa yang nak baik pulih ataupun dibina oleh Madrasah Al-Hufaz wal Ulum, berapa bajet dia dan apa kerja-kerja yang dilakukan dekat sana. Baik, terima kasih Farah. Program tabung infak subuh yang dilancarkan oleh Madrasah Al-Hufaz wal Ulum ini adalah bertujuan untuk melengkapkan pembinaan binaan madrasah, bangunan madrasah yang dijangka dibina di atas sebuah sebidang tanah seluas 3 ekar di Kampung Bukit Hijau di Jeram, Selangor, yang mana Madrasah Al-Hufaz wal Ulum ataupun Mahwu ini adalah sebuah
madrasah yang membantu asnaf, yang membantu anak-anak yatim, dan ramai daripada kalangan pelajar adalah daripada kalangan anak-anak yatim, daripada kalangan asnaf yang mereka tidak dikenakan sebarang yuran kerana pihak madrasah mengambil tanggungjawab ke atas mereka di atas pembelajaran dan juga pengajian mereka sepanjang mereka mempelajari Al-Quran dan Sunnah di dalam madrasah ini, dan madrasah ini juga membantu kepada mereka dalam bentuk allowance, memberi allowance dan juga bantuan secara bulanan kepada para pelajar ini. Mahwu ini pada asalnya menyewa sebuah bangunan kedai di sebelah atas, akan tetapi penambahan pelajar daripada masa ke semasa menyebabkan ruang yang ada tidak dapat mencukupi dan menampung pelajar-pelajar ini, maka pihak madrasah telah membuat keputusan untuk membeli tanah di tempat yang lain untuk membina bangunan di atasnya, kerana pada ketika ini Mahwu mempunyai 4 cawangan, yang mana 3 cawangan adalah untuk pelajar lelaki dan 1 cawangan untuk pelajar perempuan. Berapa total student, Ustaz? Total pelajar semua lebih kurang 150, dan pada ketika ini jika bangunan dapat disiapkan di Jeram, kita dapat menerima lebih ramai pelajar. Memang setiap tahun pelajar bertambah daripada masa ke semasa, dan kita sangat-sangat mengharapkan pembinaan ini dapat disiapkan agar dapat membina generasi yang mewarisi pusaka daripada Rasulullah SAW, agar mereka semua muncul sebagai ulama yang berkaliber, ulama yang dapat memimpin umat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Jadi berapa dana yang diperlukan tu, Ustaz? Dana yang diperlukan untuk melengkapkan pembinaan ini adalah sebanyak 13.3 juta ringgit, dan jumlah yang telah terkumpul pada saat ini adalah 417,000. Dan kita masih banyak lagi yang berbaki, dan saya mengajak kepada seluruh muslimin dan muslimat untuk mengambil saham, mengambil bahagian di dalam pembentukan para ulama, yang mana selagi mana mereka mengajarkan ilmu kepada manusia, maka buku catatan amalan kita sentiasa terbuka. Selagi mana ilmu tersebar dan ilmu itu diamalkan, maka walaupun kita sudah meninggal dunia, maka pahala ganjaran sentiasa masuk dalam akaun akhirat kita dan buku catatan amalan kita, insya-Allah. Baik, Ustaz. Ustaz boleh gambarkan pada kami tak macam mana rupa Mahwu tu nanti bila siap? Apa prasarana yang bakal disediakan? Baik, beberapa fasiliti yang akan ada dan kemudahan yang akan ada apabila Mahwu tadi siap adalah berbentuk asrama, dewan solat, pejabat, bilik guru, dewan makan, kelas dan ruang tamu untuk tetamu. Baik. Dan alhamdulillah kami telah sediakan beberapa platform untuk memudahkan infak ini dilakukan. Yang pertama sekali, insya-Allah boleh tuan-tuan boleh lihat pada kaca TV anda boleh screenshot dan boleh mengambil gambar akaun bank yang tertera di situ, ada CIMB Bank dan juga Bank Islam. Dan anda juga boleh menyumbang melalui secara online melalui web kami, iaitu www.infakpembinaanmahwu.com. Dan semoga Allah SWT memberkati setiap ringgit yang kita infakkan, dan semoga Allah Ta'ala gandakan ia dalam bentuk sesuatu yang manusia tak dapat berikan dalam jiwa kita, iaitu satu bentuk penyucian hati, penjernihan kalbu dan ketenangan dalam hati kita apabila kita menginfakkan sesuatu yang memang Allah Ta'ala peruntukkan. Setiap daripada harta kita ada hak orang lain. Selagi mana hak itu tidak diberikan, maka selagi itulah harta itu kotor. Apabila harta itu kotor, hati kita kotor. Kerana itu dikatakan bahawa infak ini dia membersihkan harta kita. Dengan zakat, dengan sedekah, ianya menyucikan harta kita. Sebenarnya dia bukan sekadar menyucikan harta, dia menyucikan kalbu kita. Itu yang lebih penting lagi. Macam seperti hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahawa Allah tak tengok kekuatan seseorang ataupun ketampanan seseorang, tapi Allah melihat hati kita, ya Allah. Dan juga Rasulullah juga dalam hadisnya mengatakan bahawa kalau hati kita baik, seluruh anggota badan kita baik. Benar. So itulah sebenarnya, orang Melayu kata jangan ikut hati kan. Ya, betul. Tapi sebenarnya dalam Islam kena ikut hatilah. Ya, ya. Tapi hati yang baiklah. Betul. Dan ini satu formula dia. Ya. Dan mungkin tak, Ustaz, kalau macam kita ada anak-anak yang nakal-nakal dan sebagainya, kita ajak dia, didik dia bersedekah. Ya, betul. Antara salah satu cara yang kita boleh pupuk dan ajak anak kita, bila kita nak bersedekah, kita nampak ada orang yang minta sedekah dan sebagainya, instead of kita yang bagi sedekah dengan tangan kita, kita berikan duit itu pada anak kita, suruh anak kita yang sedekahkan pada orang miskin tadi. Jadi dengan itu dia terbina. Jati diri itu terbina. Tabiat.
Ya, tabiat, dan kita sentiasa ingatkan bahawa apa saja harta dunia ini adalah segalanya palsu. Betul. Segalanya fake. Sebagaimana Permainan. permainan. Sebab anak-anak ni mereka faham toys, mereka faham permainan. Jadi kita ingatkan pada mereka bahawa harta dunia adalah fake, adalah sesuatu yang palsu, yang kalau kita berikan di sini, kita dapat harta yang hakiki esok di hari Masya akhirat. Allah. Okey Ustaz, katalah ada para penonton kita yang rasa macam aku nak pergi tengok kat tempat ni, rasa nak menyantuni anak-anak kat sini. Boleh tak? Ya, memang boleh. Sekarang ini madrasah yang sedang berjalan, yang buat sementara adalah di puncak alam. Dan pelajar-pelajar mempelajari Al-Quran dan juga sunnah di situ. Dan jika ada yang ingin hadir untuk melihat sendiri pelajar-pelajar dan juga asnaf ini, kami dengan berbesar hati menjemput untuk menyaksikan dan melihat sendiri dan berjumpa dengan para pelajar di Mahwu Madrasah Al-Hufaz wal Ulum ini, insya-Allah. Kalau ada pula daripada kategori asnaf yang sedang menonton, nak hantar anak-anak mereka? Tidak menjadi masalah. Madrasah Al-Hufaz wal Ulum sangat mengalu-alukan jika ada yang ingin menghantar mana-mana anak yatim yang bersungguh ingin mempelajari ilmu agama, dan memang tujuan Mahwu itu adalah untuk mengambil anak-anak yatim ini dan dengan harapan dan hasrat agar mereka tumbuh membesar menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang menjadi alim ulama yang wara' dan juga beramal dengan ilmunya, insya-Allah. Baik Ustaz, ini sebagai kesimpulan kita wawakan sekali lagi untuk orang ramai turut sama berinfak untuk merealisasikan ma'had ini. Baik, ayuh saya mengajak kepada sekalian muslimin muslimat yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan keberkatan subuh apabila kita bersedekah, mudah-mudahan sedekah kita itu menolak musibah, menolak penyakit, dan mudah-mudahan dengan sedekah itu menukarkan tulisan yang berada di dalam Lauh Mahfuz, kerana dalam Lauh Mahfuz itu makhluk. Jika ada tulisan takdir yang buruk ke atas kita, mudah-mudahan dengan berkat sedekah Allah Subhanahu Wa Taala menukarkannya dengan takdir yang baik yang dalam Lauh Mahfuz. Mudah-mudahan keberkatan, limpahan rahmat dan kasih sayang, keselamatan, kesejahteraan sentiasa tercurah-curah kepada kita berkat kita bersedekah dan berkat kita membantu anak yatim dan pelajar-pelajar agama, insya-Allah. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Amin kepada semua apa yang Ustaz sampaikan tadi, moga kita jatuh dalam kategori tersebut Ustaz. InsyaAllah, amin. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih kerana memberi ilmu dan memberikan motivasi pada kami agar hari kami bermula dengan baik. Dan para penonton, kita akan rehat seketika. Saya nak ucapkan juga ribuan terima kasih kepada semua doa-doa di sini yang mendoakan kesembuhan saya, dan juga saya nak ucapkan terima kasih pada mereka yang dah cepat-cepat berinfak ke Madrasah Al-Hufaz wal Ulum. Cepat-cepat, buat baik tak boleh lambat-lambat, kena segera. InsyaAllah kita rehat seketika, kita akan terus bersama kembali kita nanti dengan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Ustaz Sanafi ingin bertanya, apabila ibu dan ayah kita telah meninggal dunia, apakah amalan terbaik untuk kita titipkan bagi mereka di alam sana? Ya, berinfak dan berwakaf. Mari kita berinfak dan berwakaf bagi pembinaan Madrasah Al-Hufaz wal Ulum, bagi mereka memiliki bangunan mereka sendiri untuk menyediakan pendidikan secara percuma untuk anak yatim dan golongan asnaf. Setiap sumbangan tuan-tuan, Ustaz doakan diberi ganjaran yang melimpah ruah untuk arwah ibu dan ayah yang menanti amalan kita. Jom layari www.infakpembinaanmahwu.com atau hubungi nombor telefon yang tertera. Subhanallah walhamdulillah.